Hai korang, kamilah 7 detektor paling kejam dalam sejarah. 7. Leopold II dari Belgium. Selepas merampas kawalan kolonial Kongo, aku dengan kejam mengeksploitasi rakyat Kongo untuk mengakses sumber semula jadi yang banyak di rantau itu, termasuklah sejumlah besar gading dan gajah. Untuk mengekalkan kawalan, aku turut memberi kuasa kepada pentadbir dan pegawai tenteraku untuk menggunakan keganasan yang melampau, termasuklah memukul, amputasi, penyiksaan dan pembunuhan. Aku turut membenarkan pembakaran seluruh kampung dan penculikan kanak-kanak. Diorang akan digunakan di kem buruh, di mana kira-kira 50% daripada diorang akan mati tanpa diketahui oleh mak bapak masing-masing. Pada masa ni, dianggarkan bahawa pemerintahanku mengakibatkan kematian sehingga 15 juta orang di Kongo. 6. Adolf Hitler. Aku menyebarkan kepercayaan bahawa kumpulan etnik tertentu, terutamanya orang Yahudi, adalah inferior dan melancarkan satu siri dasar untuk menghapuskan orang yang dianggap tidak diingini dari Eropah. Rejim Nazi di bawah arahanku terlibat dalam pembunuhan berjuta-juta orang awam dengan anggaran mencecah sehingga 17 juta. Untuk mencapai angka yang menggerikan ini, aku menggunakan kaedah seperti tembakan besar-besaran, bilik gas, kem kematian, perarakan maut dan kelaparan yang disengajakan dan secara sistematik telah menghapuskan seluruh masyarakat. Kekejaman yang dilakukan termasuklah pukulan tanpa hati, penghinaan dan dehumanisasi individu dengan cara yang paling tidak dapat dibayangkan. 5. Tamerlane. Aku ialah penaluk Turko-Mongol yang memerintah dari tahun 1370 hingga 1405. Aku sangat mengagumi tokoh legenda Genghis Khan. Tenteraku memusnahkan Asia Tengah dan memusnahkan semuanya. Kempen ketenteraanku telah membuat pembunuhan beramai-ramai dan merenggut nyawa sehingga 17 juta orang yang berjumlah 5% daripada populasi dunia pada abad ke-14. Salah satu amalanku yang paling mengerikan ialah pembinaan piramid tengkorak. Pada tahun 1401, selepas pembunuhan beramai-ramai di Baghdad, tenteraku telah berdirikan 120 piramid, setiap satunya terdiri daripada 90,000 kepala yang terputus dan ia berfungsi sebagai peringatan mengerikan tentang kejahatan dan kekejamanku. 4. Hong Xiuquan. Semasa abad ke-19 di China, aku muncul sebagai pemimpin kerajaan syurgawi Taiping dan melancarkan pemberontakan terhadap pemerintahan dinasti Qing dari tahun 1850 hingga 1864. Aku mengisytiharkan diriku sebagai adik kepada Jesus dan bercita-cita untuk menubuhkan sebuah masyarakat utopia yang berakar umbikan agama Kristian. Bagaimanapun, pemberontakan Taiping hanya menimbulkan kengerian yang tidak dapat dibayangkan dan meragut jutaan nyawa. Di bawah pemerintahanku, tentera Taiping melaksanakan ideologi tegar, membersihkan dan menghapuskan mereka yang dianggap tidak setia. Mereka menawan bandar-bandar dan melakukan pembunuhan beramai-ramai seperti pembunuhan Yang Zhou yang terkenal. Selain itu, mereka turut menyesatkan tapak budaya dan keagamaan yang melambangkan perintah lama. Kesan daripada pemberontakan itu menyebabkan China hancur dengan penderitaan yang besar dialami oleh kedua-dua pemberontak dan dinasti Qing. 3. Joseph Stalin. Melalui rejim totalitarianku dan rangkaian kader yang setia, aku meneruskan kempen tanpa henti untuk menghapuskan penentang, saingan politik dan musuh negara Soviet. Gulag dan sistem kem penjara dijadikan tempat berjuta-juta individu yang dihantar pulang. Manakala yang lain yang tidak terkira banyaknya telah dipenjarakan, diseksa dan dihukum bunuh kalau ada sebarang tanda ketidaksetiaan. Jengkaman kuku besiku turut tersebar meluas kepada tenteraku di mana ketakutan meresap ke dalam setiap barisan para askarku. Walaupun bilangan tepat kematian yang dikaitkan dengan dasar sukar untuk dipastikan, anggaran semasa oleh para sarjana mengatakan bahawa kira-kira 40 juta orang mungkin telah terkorban akibat tindakan sosial, politik, ekonomi dan ketenteraanku. Walau bagaimanapun, tahap sebenar kengerian yang dilakukan oleh rejimku masih lagi tidak terungkap. Negara Soviet telah memadamkan sebarang bukti dan membungkam diorang yang berani bersuara. 2. Genghis Khan. Semasa pemerintahanku,
bandar, terutamanya di China, menghadapi kepungan yang dahsyat di mana seluruh penduduk sengaja dibiarkan kebuluran sebelum bandar-bandar itu dihancurkan. Aku beroperasi di bawah strategi yang dipanggil perang total, percaya bahawa kemusnahan yang meluas dan penggunaan keganasan adalah perlu untuk mengekalkan kawalan ke atas wilayah yang kutaluki. Semasa pemerintahanku, dianggarkan 40 hingga 60 juta orang mati yang membawa kepada penurunan 11% di dalam populasi dunia. 1. Mao Zedong. Sebaik sahaja dasar transformasiku dilaksanakan, aku dan penyokong setiaku dengan kejam menindas pembangkang, membungkam penentang dan menundukkan mereka dengan penyiasaan dan hukuman mati. Aku juga menguatkuasakan dasar pengumpulan bijirin yang berlebihan yang mengakibatkan kebuluran yang meluas dan menyebabkan orang Cina hidup tanpa makanan. Berjuta-juta orang telah dipindahkan secara paksa ke komun rakyat yang pada asasnya adalah kem buruh. Dianggarkan bahawa aku dan pegawai kerajaanku bertanggungjawab untuk kira-kira 55 hingga 70 juta kematian semasa aku berkuasa. Ahli sejarah percaya angka ini boleh meningkat sehingga 80 juta jika kekurangan zat makanan dan penyakit berkaitan kebuluran diambil kira.